Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi pada edisi kedua Bulletin MFL, di mana aksi saingan CIMB Liga Super dan juga Liga Premier telah memasuki minggu ke-6. Jadi kami akan bawakan anda mengenai sorotan-sorotan dan juga aksi-aksi menarik yang berlangsung sepanjang minggu ini. Namun sebelum itu, apa kata kita memberikan tumpuan pada topik utama yang kami akan bawakan pada hari ini, iaitu mengenai kemunculan pemain muda yang nampaknya semakin menyelah, terutama sejak Liga Malaysia kembali bersambung pada 28 Ogos yang lalu. Sama-sama kita ikuti laporan yang disediakan. Antara pemain yang semakin mendapat perhatian ialah pemain Johor Darul Ta'zim JDT, Ramadan Saifullah, yang telah menjaringkan gol dalam 2 perlawanan berturut-turut. Skill menarik yang dipamerkan sebelum melakukan jaringan berdepan pahang, selain teknik yang baik ketika meledak gol keempat JDT semasa bertemu Perak, membuktikan pemain yang berusia 20 tahun ini ada ramuan bergelar nadi penting kepada bola sepak negara pada satu masa nanti. Seorang lagi pemain yang mencuri tumpuan ialah penyerang Selangor 2, Daniel Asri, yang telah meledak 4 gol setakat ini serta menjadi penjaring ketiga tertinggi di saingan Liga Premier. Bekas Kapten Piala Belia Selangor yang berasal dari Rawang ini berazam mahu gunakan platform yang diberikan bagi meraih seberapa banyak pengalaman agar mampu bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior. Ini peluang saya lah. Saya daripada tahun lepas main untuk Belia. So tahun ni dapat promote untuk Selangor 2. So saya bersyukur lah sebab dapat chances ni kan. So saya tunjukkan lah yang terbaik je untuk tim. Terima kasih kat coach lah sebab bagi minute play untuk main kan. So saya boleh tunjukkan lah saya punya cara permainan saya. So saya boleh dapat menjaringkan gol. Baiklah, kita ke segmen seterusnya, iaitu mengenai sorotan aksi CIMB Liga Super yang telah memasuki minggu ke-6, di mana pertemuan melibatkan pasukan Johor Darul Ta'zim JDT dan juga pasukan Perak di Stadium Sultan Ibrahim dilihat mendapat tumpuan paling hangat oleh peminat-peminat, di mana pasukan JDT telah menang besar ke atas pasukan Perak 7-0 sekaligus mengukuhkan peluang mereka untuk bergelar juara sekali lagi pada musim ini. Hat-trick daripada Gonzalo Cabrera selain masing-masing satu jaringan daripada Afiq Fazail, Ramadan Saifullah, Safai Rashid dan Akhir Rashid mengukuhkan kedudukan juara 6 kali berturut-turut CIMB Liga Super, 6 mata daripada pencabar terdekat iaitu Terengganu FC, Kedah dan UiTM FC. I think Perak started very good, well shaped, with not conceding a lot of spaces for our creation on attack, and it was a little bit difficult, a little bit of slow game at the beginning, but yeah, maybe a breakthrough is a good goal always, and then from there things started to come out well. The first 20-25 minutes I thought we really played well. We had a shape, we were attacking, we were creating a few chances, and then all of a sudden they scored a goal from nowhere, and we backed off, and it was a great goal, don't get me wrong, but even then we were still playing well. And then the last 15 minutes of the first half, we just basically just gave them the ball, gave them the space, and just gave them the opportunities to have a hit at the goal basically. And yeah, those goals sort of really punished us in the first half, and yeah, never really recovered from that, to be quite honest. Selain itu, Melaka nampaknya terus menemui rentak kemenangan apabila berjaya ketepikan cabaran Terengganu FC di Stadium Hang Jebat melalui gol daripada Uci Akbar pada minit 61. Bagi saya, overall persembahan tim tak ada masalah pun. Okay. Sebab dari awal lagi kita nampak yang dua game ni dua pasukan berhati-hati. Saya pun dah beritahu player saya, siapa yang buat mistake maybe get punish, kena hukum. Dan kita buat kesilapan besar, simple mudah, so kita dihukum. Yang pertama saya ingin mengucapkan kepada pemain-pemain tahniah, dan they give everything. Mereka bekerja kuat. Kemenangan malam ini memang nampak disiplin yang amat tinggi ditunjukkan dari pemain-pemain Melaka, kerana kita tahu serangan-serangan daripada pihak Terengganu memang bahaya. Jadi hari ini boleh dikatakan keseluruhan pasukan apply attitude, disiplin on defending. Bagi saingan Liga Premier, Kelantan terlepas peluang meraih 3 mata selepas terikat seri tanpa jaringan dengan Selangor 2 di Stadium Majlis Bandaraya Petaning Jaya MPPJ, biarpun tuan rumah terpaksa beraksi dengan kekurangan seorang pemain sejak minit 53 apabila Syazwan Salihin dibuang padang setelah mengutip 2 kad kuning.
Antara peluang terbaik dimiliki Kelantan ialah melalui sepakan penalti seawal minit ke-8 yang gagal disudahkan Lazarus Kayambi selain beberapa peluang di hujung babak kedua namun dihampakan oleh kecemerlangan Firdaus Irman Fadil. I told them in the halftime our defending was not like normally because they have too many clear chances in the first half and also in the second half. But sometimes, you need also a good goalkeeper, and Firdaus is one of our. We have two young super goalkeeper with Sheikh. He was playing the first 4 matches, but he's unlucky for us. He is injured at the moment. And now Firdaus, the last 2 matches played well. So Separuh masa kedua saya cuba melakukan perubahan kerana saya melihat pasukan Selangor lebih kuat di bahagian midfield. Jadi saya memperkuatkan bahagian midfield saya dan akhir sekali saya menerima ketentuan Allah dengan keputusan malam ini walaupun agak sukar dalam keadaan kami menginginkan kemenangan sebenarnya tapi saya redha dengan keputusan yang telah dicapai. Bagi segmen ketiga ini, seperti biasa, kita juga turut mengutarakan pandangan dan juga pendapat daripada peminat-peminat yang mengikuti saingan Liga Malaysia pada minggu ini. Antara yang menarik perhatian saya adalah komen daripada Zamri Perak, iaitu yang berkata secara realistiknya tim nombor 1 hingga nombor 6 masih berpeluang bersaing untuk kejuaraan Liga Super. Selebihnya perlu memikirkan untuk perjuangan Piala Malaysia kelak atau setidaknya tergelincir ke Liga Premier. Selain itu, banyak juga peminat-peminat memberikan komen yang agak baik kepada pasukan UiTM, di mana pasukan ini secara tiba-tiba berjaya menduduki tangga keempat hasil daripada 2 kemenangan. Manakala untuk saingan Liga Premier sudah tentu peminat-peminat pasukan Pulau Pinang begitu gembira dan juga gairah melihatkan prestasi pasukan mereka semakin baik, terutamanya daripada Ali Farhan. Minggu ni kita gayak sikit, tahniah Pulau Pinang, #Haria Penang Haria. Lan Monesto, saingan lebih kuat sudah mari, harap Penang bagi tentangan yang lebih baik dari sebelum ini insya-Allah. Manakala daripada Hanif Ahmad, welcome to Liga Super 2021 Penang dan KL. Jadi pada hujung minggu ini, iaitu pada hari Jumaat dan Sabtu, akan berlangsung 12 perlawanan lagi, di mana 6 di saingan CMB Liga Super dan 6 lagi di pentas Liga Premier. Jadi setiap pasukan perlu mendapatkan sebanyak mata yang boleh sekiranya mereka mahu mendapat kedudukan yang lebih baik, kerana hanya berbaki 5 perlawanan, mereka tidak ada banyak pilihan. Jadi apa perlawanan yang akan berlangsung pada Jumaat dan Sabtu ini? Mari kita lihat 12 perlawanan terbabit. Baiklah, ini merupakan jadual perlawanan bagi CMB Liga Super di mana 3 aksi akan berlangsung pada setiap hari Jumaat dan Sabtu. Sudah pasti perlawanan yang bakal menjadi perhatian ialah pada Jumaat adalah pendahulu CMB Liga Super JDT yang akan menentang skuad kenalan Nafuzi Zain di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Manakala untuk perlawanan pada Sabtu, saya agak tertarik dengan aksi Pahang dan Sabah di mana kedua pasukan perlu mencari kemenangan selepas lalui prestasi merudum ketika ini. Di saingan Liga Premier, hanya 1 perlawanan berlangsung pada Jumaat dengan 5 lagi aksi akan dijalankan pada Sabtu. Secara tentu aksi membabitkan 4 pasukan teratas Liga Premier setakat ini, iaitu JDT 2 yang akan berdepan Pulau Pinang serta Kuala Lumpur yang akan bertemu Terengganu FC 2 bakal menjadi tumpuan utama pada minggu ini. Jadi apa akan terjadi pada minggu ini? Adakah lebih banyak aksi yang mendebarkan serta kejutan akan berlaku, serta pemain mana yang bakal mencuri tumpuan peminat pada minggu ini? Jadi teruskan sokongan anda pada Liga Malaysia. Tidak dapat ke stadium tidak mengapa, kerana kami juga turut menyediakan secara langsung di saluran Unify TV dan juga saluran rasmi YouTube Unify. Jadi berjumpa lagi kita pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.